Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya telah ditugaskan untuk membantahkan tentang tajuk tugasan saya oleh pensyarah saya iaitu Dr. Chan bagi mata pelajaran penghayatan etika dan peradaban yang berkod MPU 23012. Sebelum saya memulakan tajuk bantahan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama penuh saya Muhammad Syamil bin Hamidi yang bernombor pendaftaran 15 TKA 20F1009. Saya merupakan pelajar dari kelas TKA 1A. Nombor telefon saya 017-211-9415. Baik, berikut merupakan tajuk tugasan saya. Bincangkan kes-kes pencurian ataupun penggodaan maklumat atas talian, kesan beserta hukumannya. Okey, mari kita saksikan. Baik, saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Apakah itu pencurian ataupun penggodam atas talian? Penggodam ataupun dikenali sebagai hacker dalam konteks jenayah komputer merujuk kepada penggodam komputer yang terlibat dalam keselamatan komputer dan berupaya mengeksploitasi sistem atau masuk tanpa kebenaran melalui kemahiran, taktik dan pengetahuan yang terperinci. Penggodam juga merujuk kepada penggodam topi hitam iaitu penggodam berniat melakukan kejahatan ataupun jenayah. Terdapat juga penggodam yang sangat beretika seperti penggodam topi putih. Baik, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis penggodam dengan lebih terperinci. Penggodam terbagi kepada dua iaitu white hacker and black hacker. Okey, saya akan terangkan tentang white hacker terlebih dahulu. White hacker merupakan penggodam yang bertujuan baik. White hacker bukan untuk menjatuhkan orang lain, mengganggu sistem dan sebagainya. Penggodam jenis white hacker ni, ia hanya menguji kemahiran pada dirinya sahaja. Okey, saya akan menerangkan tentang black hacker pula. Black hacker merupakan penggodam yang menceroboh tanpa tanggungjawab. Mereka menggodam dengan mengganggu sistem lain, merosakkannya dan mencuri data tanpa kebenaran. Baik, saya akan sentuh sedikit tentang isu semasa. Alright, Cyber Security Malaysia merekodkan hampir 5,000 kes jenayah cyber di negara ini sejak Januari lalu. Kes dilihat semakin bertambah pada April ikoran majoriti rakyat Malaysia melakukan tugas mereka secara dalam talian sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Peratus yang tertinggi dalam penipuan yang sering berlaku dan dihadapi dalam kalangan masyarakat Malaysia merupakan ancaman fraud iaitu pemalsuan ataupun penipuan. Baik, berikut merupakan statistik bilangan kes jenayah cyber mengikut tahun iaitu pada tahun 2012 hingga 2017. Apa yang saya dapat lihat, pada tahun 2012, kes meningkat sebanyak 4,001. Pada tahun 2013 pula, kes meningkat lagi iaitu 4,485. Pada tahun 2014, kes menurun sedikit iaitu 4,477. Pada tahun 2015 pula, kes menurun iaitu sebanyak 3,527. Pada tahun 2016 pula, kes meningkat semula iaitu 3,921. Dan pada 2017 pula, kes menurun dengan banyak iaitu 296. Baik, ini merupakan statistik kes jenayah cyber pada tahun 2019. Apa yang saya dapat lihat, pada tahun 2019, kes berubah-ubah mengikut bulan. Pada bulan April menunjukkan kes adalah sedikit. Pada bulan September pula kita dapat lihat dia meningkat secara mendadak. Berikut merupakan contoh-contoh kes pencurian ataupun penggodam atas talian. Kes yang pertama mengenai kes perompak 1 sen. Kes kedua mengenai kisah hacker yang menggodam RM1.2 bilion dari Bank Amerika ke akaun amal Palestin. Kes yang terakhir ialah penggodam lancar perang cyber curi maklumat dan dokumen rahsia kerajaan iaitu MyCert. Baik, berikut merupakan kes 1 iaitu kes mengenai perompak 1 sen. Kes ini berlakunya di Sibu Sarawak pada tarikh 8 Jun 1990. Okey, maklumat kes dia. Kebiasaannya jenayah rompakan bank biasa dilakukan dengan
menggunakan senjata api dan menyusup masuk ke dalam bank, lalu memaksa pegawai bank untuk menyerahkan wang. Tetapi, namun pada 1990, negara digemparkan dengan satu kes rompakan bank yang tidak disangka-sangkakan akan terjadi. Baik, penggodam yang dipersalahkan bernama Aman Shah. Aman Shah merupakan seorang graduan perakaunan dari Institut Teknologi Mara (UiTM) dan berusia 24 tahun ketika beliau melakukan jenayah berat ini. Beliau bekerja di Hock Hua Bank dan merupakan pekerja yang cekap dan berkaliber. Melihat potensinya, majikannya menghantarnya untuk menghadiri kursus komputer di mana dia akan mempelajari berbagai kemahiran komputer yang sangat sukar. Aman Shah melakukan jenayah ini dengan memperdaya pihak pengurusan bank negara di mana dia menggunakan sistem pemindahan elektronik untuk data dan security, iaitu SPIDS. Arahan palsu tersebut membolehkan Aman menipu Hock Hua Bank dengan memindahkan wang sebanyak RM0.01 sen daripada bank itu ke akaun bistro miliknya. Beliau juga berjaya memindahkan wang daripada pelanggan di Hock Hua Bank dengan cara memecahkan kod keselamatan bank itu hasil daripada kursus komputer yang dipelajarinya. Aman Shah kemudian ditahan oleh pihak polis. Hakim menetapkan kad jamin terhadap Aman Shah dengan nilai sebanyak RM200,000 oleh dua orang penjamin. Berikut menunjukkan wajah seorang penggodam, iaitu Aman Shah yang berumur 24 tahun. Tarikh lahir beliau iaitu 9 Oktober tahun 1966. Baik, ini adalah keratan yang telah di-snapshot di laman Sesawang berserta dengan link berita di bawah. Baik, ini menunjukkan gambaran daripada kes 1. Ini daripada keratan-keratan akhbar. Antara kesan dan hukuman kes 1. Kesannya, kesan kepada individu. Laman web yang tidak rasmi dalam proses perbankan online akan memudaratkan pengguna. Manakala kesan kepada masyarakat pula, masyarakat akan mengalami kerugian yang besar. Akhir sekali, kesan kepada negara. Ekonomi negara akan menjadi mundur. Kemudian saya akan bercakap tentang hukuman. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada penggodam daripada kes 1 tersebut, beliau akan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Berikut adalah maklumat orang yang saya wawancarakan. Nama penuh beliau Faris Ashraf bin Fakhrul Anwar. Beliau berumur 18 tahun. Tempat tinggal beliau iaitu Shah Alam, Selangor. Kerjaya beliau adalah seorang pelajar. Baik, berikut merupakan bentuk soalan yang saya akan mewawancara beliau mengenai kes 1. Okey, mari saya tunjukkan video saya mewawancara beliau. Assalamualaikum Cik, boleh saya mewawancara Cik? Oh, Waalaikumsalam. Boleh. Sebab saya ada masa free ni. Soalan saya, apakah pandangan Cik terhadap kes 1, iaitu kes perompak satu sen? Pada pendapat saya ni, benda tu memang tak betul lah. Sebab benda tu melanggar undang-undang di Malaysia ni. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Terdapat beberapa kesan, iaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat dan kesan terhadap negara. Bolehkah Cik beritahu saya apakah kesan terhadap individu? Kesan terhadap individu itu akan memberi kerugian besar. So duit tak ada untuk menyara keluarga dia. Bukan itu lah. Okey. Terima kasih. Kesan terhadap masyarakat pula bagaimana? Masyarakat dia, masyarakat akan pandang ini orang yang tu. Orang Penggodam lah. Penggodam tu. Okey. Okey. Kita pergi ke kesan yang terakhir, iaitu kesan kepada negara. Kesan pada negara ni banyak. Salah satunya bila ekonomi akan menyesek. Sebabkan kewangan turun. Lepas tu negara lain akan perang serong kita sebab tak kuatkan security bank kita. Okey, faham. Sebab Malaysia kena sendiri. So Malaysia boleh gunakan penggodam tu untuk kuatkan security dia. Itu saja. Lagi satu soalan yang terakhir Encik. Apakah kesimpulan ataupun cara mengatasi masalah kes ni?
bagi saya cara untuk menangani kes ini, pihak kerajaan perlu menguatkan sistem security bank mereka. Okey, contohnya kita ambil pengguna tu kerja sebagai kerja dengan kerajaan. So dia boleh tahu dia boleh tutup kelemahan-kelemahan security kita, macam tu. So dia akan kuatkan security bank kita, so tak ada pengguna lain untuk nak godam bank kita. Itu saja. Terima kasih cik. Okey, sama. Baiklah, berikut adalah rumusan untuk kes 1 hasil daripada saya mewawancara beliau mengenai kes 1. Okey, baik. Kes ini merupakan kes yang terbesar pada tahun 1990. Kes ini juga telah melanggar undang-undang negara di Malaysia. Kes ini sangat merugikan masyarakat dari segi keuangan dan menyebabkan kemelesatan ekonomi. Kes ini perlu membuat tindakan dengan memperketatkan keselamatan dan bank masing-masing. Kerajaan perlu menggunakan penggodam tersebut untuk melindungi keselamatan bank tersebut daripada penggodam yang lain. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kes 2. Kes 2 mengenai seorang penggodam menggodam sebanyak RM1.2 bilion dari Bank Amerika ke akaun amal Palestin. Kes tersebut berlaku pada tarikh 8 Januari tahun 2010. Antara maklumat kes dia, Hamzah Bandelaj adalah seorang penggodam komputer yang berasal dari Algeria. Ia berkutan dakwaan menggelapkan puluhan juta dolar lebih daripada 200 institusi kewangan Amerika dan Eropah melalui virus komputer iaitu Remy G33K yang menjangkiti lebih daripada 50 juta komputer di seluruh dunia. Hamzah telah menggodam laman sesawan rasmi kerajaan Israel. Hamzah diburu selama 3 tahun. Hamzah akhirnya ditangkap oleh polis Thailand ketika beliau transit di Bangkok dalam perjalanannya dari Malaysia ke Mesir. Ketika beliau ditangkap, beliau kelihatan tidak melawan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Isteri dan anaknya kemudian meneruskan penerbangan pulang ke Mesir tanpa Hamzah. Beliau menerima nama gelaran Smiling Hacker disebabkan oleh tindakannya yang hanya tersenyum ketika beliau ditangkap. Hamzah juga tersenyum walaupun keadaan tangannya yang bergari. Beliau menghabiskan semua wang yang digodam dengan menderma berjuta-juta dolar kepada Badan Amal Akaun Palestin dan Afrika. Duta Besar Amerika Syarikat ke Algeria mengatakan bahawa jenayah komputer tidak dihukum dengan hukuman mati. Beliau telah dijatuhkan hukuman penjara dan didenda. Baiklah, berikut merupakan gambar seorang penggodam yang bernama Hamzah Daniel Bandelaj. Beliau berumur 32 tahun. Tarikh lahir beliau pada tahun 1988. Tempat lahir beliau di Tizi Ouzou, Algeria. Baiklah, ini merupakan keratan ataupun gambar yang telah saya snapshot beserta dengan link di bawah, link daripada kes tersebut. Baik, ini menunjukkan gambaran situasi daripada kes 2 ketika Hamzah Bandelaj sedang dibawa ke mahkamah. Baiklah, antara kesan dan hukuman daripada kes 2, kesan kepada individu. Individu akan mengalami kerugian yang besar. Kesan kepada masyarakat pula, lahirnya masyarakat yang bertaraf rendah. Kesan kepada negara pula menyebabkan kemelesatan ekonomi. Saya akan bercerita dan bercakap tentang hukuman pula. Hukuman yang dikenakan ke atas Hamzah Bandelaj ialah hukuman penjara sehingga 30 tahun dan beliau didenda sebanyak 64 juta. Peruntukan undang-undang di bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Baiklah, berikut adalah maklumat orang yang saya wawancarakan untuk kes 2. Okey, nama beliau Muhammad Syazrul bin Syafi'i. Beliau berumur 18 tahun. Tempat tinggal beliau di Sungai Buloh, Selangor dan kerjaya beliau sebagai seorang pelajar. Baiklah, ini adalah contoh bentuk soalan yang saya wawancara beliau mengenai kes 2. Okey, mari saya tunjukkan video saya mewawancara beliau mengenai kes 2. Assalamualaikum
Encik. Boleh Encik memperkenalkan diri Encik? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syazrul bin Syubi. Saya ingin mewawancara Encik. Bolehkah Encik memberi ruang dan masa untuk saya mewawancara Encik? Boleh. Silakan. Okey, okey. First, saya ingin membincangkan tentang kes saya. Kes saya mengenai seorang hacker. Dia menggodam sebuah bank di Amerika Syarikat dengan bertujuan untuk sedekahkan kepada amal Palestin. Dia dihukum, dipenjarakan selama 30 tahun dan didenda sebanyak 64 juta. Apakah pandangan Encik terhadap kes ni? Okey, pada pandangan saya terhadap kes ni, suspek sepatutnya tidak, bagi saya suspek tidak patut menerima hukuman setimpal itu, iaitu dikenakan penjara selama 30 tahun. Kerana bagi saya 30 tahun itu terlalu lama. So jika didapat kurangkan sedikit hukuman penjara itu seperti sebanyak 15 tahun ke, bagi saya baru bersesuaian dengan kesalahannya lah. Kerana suspek bukannya melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan sendiri, kerana dia ingin melakukan untuk membuat kebaikan dulu. Itu bagi pendapat saya. Okey, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanyakan tentang kesan terhadap individu terhadap kes ni. Okey, kesan daripada kes ni terhadap individu, seperti contoh, individu yang telah melabur kepada bank tersebut akan mengalami kerugian lah kerana laburannya lesap. Kemudian saya ingin tanya tentang kesan terhadap masyarakat pula, bagaimana Cik? Kesan kepada masyarakat, disebabkan berlakunya kes seperti ini, jadi mentaliti segelintir masyarakat, mereka akan berfikir mereka boleh juga melakukan perbuatan seperti itu kerana mereka menyaksikan keselamatan bank di Amerika Syarikat tidak begitu ketat. Jadi mereka berfikir mereka ingin melakukan perbuatan seperti itu juga, seperti merompak bank. Kesan kepada negara pula macam mana Cik? Okey, kesan kepada negara apabila seperti kita tahu, kita boleh nampak disebabkan kes ini, ekonomi sebuah negara itu merosot lah. Itu saja. Saya ingin bertanyakan tentang soalan terakhir pula. Apakah cara ataupun langkah untuk mengatasi kes ni? Okey, langkah yang kita dapat lakukan untuk mengatasi kes ni ialah pihak bank di Amerika Syarikat ataupun pihak kerajaan mereka perlu mengetatkan dan menguatkuasakan lagi keselamatan bank mereka supaya tidak mudah dicerobohi. Ataupun langkah yang lain pula adalah negara mereka perlu mengupah penggodam yang lain untuk menguatkan lagi sistem bank mereka secara atas talian. Itu saja Encik. Terima kasih Encik kerana sudi memberi masa untuk saya mewawancara Encik. Okey, sama-sama. Terima kasih Encik. Baiklah, berikut adalah rumusan untuk kes 2, hasil daripada saya mewawancara beliau tentang kes 2. Okey, berdasarkan kes tersebut, suspek tidak sepatutnya dikenakan hukuman yang terlalu berat. Suspek menggodam bank bukan kerana untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk ke arah kebaikan, seperti wang yang beliau godam itu diberikan kepada akaun amal Palestin. Para pelabur wang di bank tersebut akan mengalami kerugian. Dan akhir sekali, mengupah pengguna lain untuk menguatkan lagi keselamatan bank tersebut secara atas talian. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kes yang terakhir, iaitu kes ketiga mengenai penggodam melancar perang cyber curi maklumat dan dokumen rahsia kerajaan MyCert bertempat di Putrajaya pada tarikh 6 Februari. Antara maklumat kes, pasukan petugas kecemasan komputer Malaysia, iaitu Malaysia Computer Emergency Response Team MyCert, telah mengeluarkan amaran berlakunya aktiviti serangan cyber yang bermatlamat mencuri data dan dokumen rahsia kerajaan. Notis amaran dikeluarkan oleh MyCert turut menegaskan serangan yang dijalankan oleh penggodam yang mensasarkan pegawai dan orang berkepentingan dalam institusi kerajaan. MyCert menyatakan serangan adalah bermatlamat untuk mencuri
maklumat projek kerajaan dan dokumen berkaitan dengan kertas cadangan, kertas projek, mini mesyuarat, data kewangan, maklumat penghantaran, pelan serta lukisan gambar rajah. Serangan dilakukan dengan menggunakan teknik phishing dengan menghantar lampiran dokumen yang mempunyai kandungan bersifat hasad malware. Penggodam tersebut telah menggunakan alamat email yang telah terjejas dan juga menghantar mesej palsu mengandungi lampiran malware terhadap sasaran mereka. Lampiran yang dihantar adalah dalam bentuk dokumen. Fail dokumen ini akan memasang perisian hasad malware pada komputer mangsa sekiranya dibuka. Dokumen yang dihantar lazimnya dalam format PowerPoint, Microsoft Word dan Wordpad. Penggodam menghantar email kepada sasaran mereka dengan menyamar sebagai wartawan, individu daripada penerbitan korporat, badan bukan kerajaan iaitu NGO atau seseorang dari pihak tentera. Baiklah, ini merupakan hasil daripada keratan di berita yang saya telah snapshot di laman Sesawang dan berserta dengan pautan link mengenai kes tersebut. Baik, antara kesan dan hukuman daripada kes 3. Okay, saya akan bercakap tentang kesan dahulu. Kesan kepada individu menyebabkan kerugian data atau maklumat akibat dari kecurian oleh penggodam. Kesan kepada masyarakat pula, hubungan antara masyarakat akan berpecah belah. Kesan kepada negara pula, ekonomi negara akan menjadi mundur. Kemudian saya akan bercakap tentang hukuman pula. Hukuman yang akan dikenakan ke atas penggodam tersebut akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun dan didenda sebanyak RM50,000 Malaysia. Mereka juga dikenakan juga dengan Akta Jenayah Komputer Akta 563. Baiklah, berikut adalah maklumat orang yang saya wawancara mengenai kes 3. Nama penuh beliau Muhammad Koy Ibtisam bin Rizal. Beliau berumur 18 tahun. Tempat tinggal beliau di Kuala Kangsar, Perak. Kerjaya beliau sebagai seorang pelajar. Assalamualaikum Cik, boleh Cik memperkenalkan diri Cik? Waalaikumsalam, boleh. Nama saya Muhammad Koy Ibtisam bin Muhammad Rizal. Okey, terima kasih Cik. Saya ingin mewawancara Cik hari ini. Boleh Cik berikan semasa dan ruang untuk saya? Boleh. Okay, saya ingin bertanyakan tentang pendapat Cik mengenai kes saya. Kes saya mengenai penggodam yang ingin mencetuskan atau melancarkan perang cyber untuk mencuri data dan maklumat rahsia kerajaan iaitu MySearch. MySearch ini dikenali sebagai pasukan petugas komputer kerajaan Malaysia. MySearch ini juga telah melancarkan ataupun telah memberi satu amaran notis bahawa berlakunya aktiviti perang cyber dengan bermatlamat untuk mencuri data dan dokumen rahsia kerajaan. Para penggodam yang ingin menggodam data tersebut telah menggunakan beberapa helah. Antara helahnya penggodam menggunakan akaun email yang palsu. Selain itu, penggodam berlakon dan menyamar untuk jadi wartawan. Apakah pendapat Encik mengenai kes ini? Okay, pada pendapat saya, MySearch ni adalah bagus kerana dia menjaga data kerajaan dan tidak tersebar. Okay. Pada pendapat saya pula, pada pihak penggodam, mereka tidak ada hak untuk mengetahui data-data kerajaan kerana kita tidak tahu apa yang kerajaan sedang usahakan ataupun apa yang kerajaan sedang untuk membangunkan negara. So, kalau perkara-perkara itu belum sahih, so mereka akan, pihak penggodam ni akan mendapat maklumat-maklumat yang palsu lah. Sedangkan data-data kerajaan tu ada yang belum dipersetujui. So kalau digodamkan dan disebarkan, malah akan tersebarnya berita-berita palsu. Itu terima kasih
kasih Cik. Soalan seterusnya saya ingin bertanyakan mengenai kesan terhadap individu. Bagaimana Cik? Kesan terhadap individu. Seorang individu itu akan mendapat berita yang palsu lah kalau pihak penggodam tu berjaya menceroboh data kerajaan dan sebarkan, kemungkinan akan mendapat berita palsu lah. Kesan kepada masyarakat pula bagaimana? Masyarakat pula mungkin akan terjadinya provokasi ataupun rusuhan kerana mendapat berita yang tidak sahih ataupun lebih difahami berita palsu lah. Kesan sekali kesan terhadap negara pula. Negara pula, kesan terhadap negara, saya rasa negara akan menjadi huru-hara lah. Terima kasih. Saya ingin tanyakan kepada Cik soalan terakhir. Soalan terakhir yang soalannya cara untuk mengatasi kes ni. Cara untuk mengatasi kes ni, saya rasa pihak kerajaan perlulah menguatkan lagi undang-undang negara dan menambah baikkan lagi mindset ni atau memperkuatkan lagi mindset ni agar tidak mudah penggodam mencerobohi data-data kerajaan. Terima kasih Cik. Kami sudi memberi masa untuk wawancara. Sama-sama. Berikut merupakan rumusan untuk kes 3 hasil daripada saya mewawancara beliau mengenai kes 3. Kes ini menunjukkan peran cyber yang menggemparkan di kalangan kerajaan mindset dengan penggodam. Mindset ini adalah bagus kerana ia menjaga data kerajaan daripada dicuri. Segala data maupun maklumat dokumen yang ingin digodam akan membuatkan negara huru-hara. Masyarakat akan menerima segala data ataupun berita yang tidak sahih akibat maklumat yang ingin digodam. Baiklah, antara kesimpulan yang saya dapat daripada keseluruhan kes ni ialah ancaman cyber merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna komputer pada masa kini. Memandangkan kebanyakan komputer mempunyai sambungan pada rangkaian internet yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer di seluruh dunia serta bersifat terbuka. Oleh yang demikian, langkah-langkah mengatasi perlu diambil oleh semua pihak sama ada organisasi atau individu kerana tiada jalan pintas dalam menangani ancaman cyber ni. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan tentang tajuk saya. Saya harap Dr. Chan dan kamu semua suka dengan pembentangan saya. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada Dr. Chan kerana telah memberikan saya semangat dan mendorong saya menyiapkan pembentangan tersebut. Okey, terima kasih kepada kamu semua. Saya ingin undur diri dulu. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Syamil bin Hamidi dari kelas DKA 1A.